Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita peluang. Dia telah memberikan kita waktu masa yang panjang sehingga kita dapat bertemu pada bulan Ramadan ini. Yang mana kita tahu bahawasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh kerahmatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada dalam bulan-bulan lain. Kita juga mesti bersyukur pada Allah kerana Dia telah memberikan kepada kita kekuatan inayah dan hidayahnya kepada kita untuk melakukan segala amalan baik kita pada bulan ini. Tanpanya kita tidak akan dapat melakukan amal ibadah tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk kita pada hari ini adalah Ramadan mendidik hati dan peribadi seseorang muslim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang telah saya baca tadi bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, difardukan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan ataupun dituliskan kewajipan puasa itu min qablikum, kepada umat-umat terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, kat sini dalam firman Allah ini kita dapat pecahkan kepada 3 poin. Kepada 3 poin penting, iaitu yang pertama, Allah menyuruh kepada orang yang beriman supaya melakukan amal ataupun supaya melakukan perintah yang akan diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Allah menyuruh kepada orang yang mukmin sahaja, orang yang beriman, bukan kepada orang yang fasik, bukan kepada orang yang kafir. Kerana perintah ini hanya dapat dilakukan secara ikhlasnya oleh orang-orang yang beriman sahaja. Manakala orang yang fasik dan orang yang kafir tak akan dapat melakukan amal ibadah ini secara ikhlas. Yang kedua, Allah perintahkan untuk melakukan suatu pengibadatan kepadanya, iaitu puasa itu sendiri. Okey, perintah dalam ayat ini adalah puasa. Yang ketiga, Allah memberi tunjuk ajar kepada kita supaya kita ambil teladan yang baik daripada umat-umat terdahulu. Ambil teladan yang baik. Contoh kat sini, teladan yang baik adalah difardukan kepada orang umat-umat terdahulu berpuasa dan mereka berbuat sedemikian, melakukan perintah Allah, mentaati perintah Allah. Jadi kita kat sini Allah menyuruh kita, Allah memberi signal kepada kita untuk mengambil teladan yang baik daripada umat-umat yang terdahulu juga. Yang keempat adalah natijah la'allakum tattaqun, iaitu natijah kepada pensyariatan puasa itu sendiri. La'allakum tattaqun, apa natijahnya? Iaitu la'allakum tattaqun, untuk supaya mudah-mudahan kamu bertakwa di sisi Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun meningkatkan takwa dalam diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La'alla dekat sini, la'alla dalam bahasa Arab ada dua maksud. Yang pertama adalah la'alla litaraji. Bukan. La'alla lil ibad. La'alla bagi hamba itu sendiri. Ini la'alla bermaksud kalau bagi hamba, makna dia litaraji adalah untuk pengharapan, suatu pengharapan daripada manusia. Suatu pengharapan daripada manusia. Contohnya, kita bagi tahu orang yang sakit, mudah-mudahan semoga kamu sembuh. Semoga kamu sembuh dengan cepat. Mudah-mudahan kamu sembuh dengan cepat. Tak tentu lagi
dia akan sembuh ke tak. Tapi pengharapan kita sebagai hamba adalah untuk dia sembuh. Itu la'alla, mudah-mudahan. Yang kedua, erti la'alla adalah lirrabb ataupun bagi Allah. La'alla bagi Allah bermaksud litahaqquq, bermaksud untuk menjadikan suatu pengharapan itu realiti. Contohnya kat sini Allah mengatakan kepada kita, bila kamu berpuasa secara ikhlas kerana aku, Allah kata la'allakum tattaqun. Allah akan, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi kamu akan ditanamkan sifat takwa dalam diri kamu, ditingkatkan sifat takwa. Kalau dah ada sifat takwa dalam diri, Allah akan meningkatkan lagi sifat takwa dalam diri kita kepada orang, dalam diri seorang mukmin itulah. Okey, itu bermaksud, itu 4 poin yang kita dapat ambil dalam ayat tersebut. Okey, Ramadan memberikan kita tarbiyah, memberikan kita tarbiyah kepada hati dan peribadi kita. Kat sini saya nak ambil daripada nukilan daripada buku Madza Ba'da Ramadan. Maksud dia Madza Ba'da Ramadan, apakah yang ada selepas Ramadan? Apakah yang kamu dapati selepas Ramadan? Buku ini menggambarkan sifat-sifat dan tanda-tanda bagi orang yang ada peningkatan takwa dalam dirinya. Ada sifat takwa dalam dirinya selepas berlalunya Ramadan pada dirinya. Okey, yang pertama, tanda-tanda yang kita boleh kita dapat tengok dalam diri seseorang itu berdasarkan nukilan buku ini. Yang pertama adalah sentiasa ada sifat mahabbah kepada Allah. Sentiasa ada sifat mahabbah, kasih sayang, sentiasa ada ta'alluq, sentiasa kita berpegang teguh, bergantung pengharapan kita kepada Allah setiap masa. Dalam setiap apa pekerjaan, setiap apa perbuatan, kita sentiasa ingat kepada Allah, zikrullah. Itu adalah tanda-tanda bagi orang yang ada peningkatan takwa dalam dirinya selepas Ramadan. Wathiqan fima indah, dia sentiasa selepas Ramadan ni dia sentiasa percaya apa yang Allah ada. Fima indah, pada apa yang ada di sisi Allah. Yang kedua, kita dapat tengok tanda-tanda yang ada pada diri seseorang itu adalah istiqamah. Bukan dalam Ramadan saja dia melakukan ibadah, tapi dia istiqamah dalam luar Ramadan. Contohnya dalam Ramadan dia istiqamah dalam qiyamul lail. Dia istiqamah dalam baca Quran sejuzuk sehari. Selepas Ramadan pun dia berbuat demikian. Itu menandakan sifat-sifat takwa tu ada dalam dirinya, ataupun sifat takwa tu ada peningkatan dalam dirinya. Yang ketiga adalah dia orang-orang yang ada peningkatan takwa dalam dirinya ini sentiasa bersegera, sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Bukan setakat istiqamah apa yang dia lakukan dalam Ramadan, tapi dia lebih bersegera ataupun berlumba-lumba untuk kebaikan, untuk berbuat kebaikan yang lain. Okey, Salafus Saleh ada mengatakan bahawasanya kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu seorang hamba bagi Allah, bukan hamba bagi Ramadan. Kat sini membawa maksud kita ni melakukan ibadah hanya ikhlas kepada Allah, bukan semata-mata mendapat ganjaran pahala, bukan semata-mata mendapat ganjaran pahala. Bahkan tingkat ikhlas yang paling tinggi adalah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Bila dah ikhlas kerana untuk mendapat keredaan Allah, supaya Allah tengok kita, supaya Allah tengok perbuatan kita, kita redha pada Allah, Allah redha pada kita, itulah akan menjadikan amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan sentiasa diistiqamahkan pada bulan-bulan selepas Ramadan. Itulah maksud Salafus Soleh, iaitu
Jangan kamu jadilah kamu hamba Rabb Tuhan. Janganlah kamu jadi hamba kepada Ramadan yang mana kamu hanya beramal ibadah hanya kepada bulan Ramadan saja, dalam bulan Ramadan saja, tapi kat luar dekat selepas daripada Ramadan kamu tak amalkan pun. Kamu tak amal, kamu tinggal semua amalan itu. Tilawah Quran kamu dah tak mengaji. Qiyamul lail kamu dah tak bangun. Itu adalah bukan tanda-tanda orang yang bertakwa, bukan tanda-tanda ada peningkatan sifat takwa dalam diri seseorang itu. Mudah-mudahan kita semua dapat maghfirah selepas Ramadan, yang mana Allah menjanjikan Allah tidak menjanjikan celaka, ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkan malaikat Jibril yang mendoakan kecelakaan bagi sesiapa yang sempat dengan Ramadan tapi tidak mendapat maghfirah ataupun keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga-moga kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan ini. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya sendiri. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.